Alhamdulillah. Okay, InsyaAllah saya kira saya mulakan dengan kenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Ali Imran bin Muhammad Abdullah, berusia 18 tahun pada tahun ini. Dan kebiasaannya usia 18 tahun ni orang dah lepas nak SPM. Tapi saya masih 18 tahun yang masih bergelar calon SPM. Dan di kesempatan ini saya minta jasa baik semua untuk mendoakan saya yang bakal menuju ke SPM pada bulan Februari insya-Allah. Jadi insya-Allah perkongsian santai kita pada hari ini ada dua tajuk yang saya berminat untuk bawa. Pertama, terus pada tajuk pertama, iaitu solat tapi maksiat. Okey, setengah orang bila dengar solat tapi maksiat ni dia fikir solat dalam tandas. Tapi bukan sebenarnya. Solat tapi maksiat ni iaitu kita solat cukup 5 waktu sehari semalam, tapi kita masih melakukan kesalahan. Dan konsep maksiat tu sendiri kita kena faham. Maksiat ni bukan saja kita dengar penjaga maksiat, orang berzina, takut halawat dan sebagainya. Tapi sebenarnya maksiat ni apa-apa perkara, kesalahan yang kita buat yang tarafnya tu berdosa adalah dipanggil sebagai maksiat dan digelar sebagai maksiat kepada Allah. Okey. Jadi macam mana kita nak elakkan daripada kita solat tapi kita tidak melakukan maksiat? Okey. Untuk tips pertama, Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat ini mencegah daripada perkara yang keji dan munkar. Maksudnya Allah janji dalam Quran, kalau kita solat, kita tak buat perkara-perkara yang keji dan munkar. Okey. Maksudnya, macam mana kita nak tahu yang solat kita tu sempurna? Adalah kita cek balik solat kita. Pertama, kita cek balik solat kita. Macam mana tahu kita solat kita betul-betul sempurna? Allah kata lagi dalam Quran, wa aqimis salati li dhikri. Dirikan solat untuk mengingatiku. Okey, jom kita tanya balik diri kita. Sejauh mana kita solat dengan mengingati Allah? Benda ni bila saya berdua dengar pun kira macam tamparan yang hebat juga kan. Sebab kadang-kadang solat ni benda yang 2-3 tahun lepas hilang pun kita boleh ingat tengah solat. Nak kata punyalah kita ni tak ingat Allah waktu solat. Jadi macam mana kita nak ingat Allah adalah kita tinggalkan perkara dunia tu sementara kita tengah solat tu. Cuba sama-sama kita. Itu pertama, kita baiki solat untuk kita elak daripada solat dan maksiat. Untuk perkara kedua, ada orang tanya, kalau saya solat dan buat maksiat, tak kalau saya solat tu jadi macam hipokrit? Ada betul juga kan? Maksudnya kalau kita solat tapi kita buat maksiat, macam tak capailah objektif solat tu. Tapi yang kita nak faham kat sini, formula dia senang je, yang alim ulama, para asatizah kita dah ajar, iaitu formula dia, siapa nak catat bercatat dia kata, jangan tunggu kita tinggal maksiat baru nak solat, tapi solat sampai kita tinggal maksiat. Sama formula dia macam khusyuk. Jangan kita tunggu kita khusyuk baru kita nak solat, tapi solatlah sampai kita khusyuk, insya-Allah. Okey, kalau nak tengokkan kualiti solat umat zaman sekarang dengan para sahabat, para tabi'in, jauh berbeza kan. Dia punya kualiti, dia punya kekhusyukan dan sebagainya. Lepas para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in tak pernah jumpa para Rasulullah. Tapi ada satu ni, dia solat, waktu dia solat tu ditakdirkan rumah dia tu terbakar. Rumah terbakar sampai kan jiran-jiran, para sahabat semua huru-hara lah, kelang kabut, tolong dia padamkan api kan. Dulu mana ada bomba waktu zaman tu. Jadi padamkan api dia sebagainya. Tuan rumah ni solat lagi, dia sempurnakan solat dia. Jadi bila orang dah habiskan padam api dan sebagainya, jiran-jiran jumpa dia. Dia tanya, kau sedar tak yang rumah kau ni terbakar? Dia kata apa? Dia kata, maaflah, aku tak sedar. Aku terlalu khusyuk dengan api neraka Allah sampai aku tak sedar dengan api dunia yang di sekeliling aku ni. Allahu Akbar. Sangat hebat kan? Macam mana dia boleh khusyuk sampai macam tu. Kita jangan kata api, bau asap pun kita dah berhenti solat dah. Okay. Jadi itu adalah benda pertama, sentuh solat tapi maksiat. Yang kedua, bila berkaitan dengan maksiat, benda yang bawa kepada dosa, mesti orang nak tahu kan apa cara-cara untuk kita cover dosa kita, kita elak daripada melakukan dosa. Okey. Kedua, saya nak sharekan tips untuk cover dosa. Macam mana kita nak counter balik kita, kalau kita buat dosa sehari tu, kita nak cover balik, kita counter balik. Okay, jadi pertama,
kita susuli kesalahan dengan kebaikan. Okay, Nabi pernah bersabda, dia kata, iringilah, susulilah kesalahan kamu dengan kebaikan, nescaya kesalahan itu akan terpadam, akan terhapus. Jadi macam mana kita nak counter balik tu? Contoh, satu hari ni kita terbuat dosa kecil. Okey, sebelum tu saya tekankan benda ni untuk dosa kecil lah. Untuk dosa besar tu kita cerita benda lain nanti. Okey, contoh kita buat dosa kecil, macam kita terbuang sampah rata-rata, kita terkecam orang, kalau media sosial kita terkecam orang dan sebagainya kan. Macam mana kita nak cover balik? Kita buat suatu kebaikan yang kita jarang buat. Kalau kita biasa sedekah, untuk hari tu kita sedekah lebih sikit kuantiti dia. Dengan cara tu insya-Allah benda tu akan backup kita punya dosa yang sebelum tu. Okey, tu yang pertama, susuli kesalahan dengan kebaikan. Okey, yang kedua, cara dia, ada orang tanya lagi, saya ni 20 tahun dah tak solat. Maksudnya tak pernah solat 20 tahun. Nak kata betapa teruk dia 20 tahun tak solat, dia kata. Jadi dia tanya seorang ustaz. Dia tanya, Allah terima ke taubat dia kan? Ustaz tu kata, dia nak jawab senang lah. Dia kata bagi pihak Allah, dengan berdasarkan hadis-hadis dan Al-Quran, dia jawab Allah terima. Okay, kenapa? Maksudnya tips kedua saya sampaikan, cara kita untuk cover dosa kita, segerakan taubat. Jangan tangguh-tangguh buat taubat. Walaupun dah lama kita buat, tapi kalau bila tersedar je, terus kita taubat. Dan taubat ni ada 3 syarat. Pertama, kita minta ampun sungguh-sungguh ke Allah. Betul-betul kita minta ampun. Kita jangan main-main, sebab Allah tahu isi hati kita macam mana kan. Walaupun kita lafaz di mulut, hati kita Allah tahu macam mana. Seterusnya yang kedua, kalau berkaitan dengan manusia, tak ada cara lain dah dengan kita minta maaf kat manusia tersebut. Hablum minallah wa hablum minan nas kan. Okay. Dan yang ketiga, berazam untuk tinggalkan 100% kesalahan ataupun dosa maksiat yang kita lakukan. Kalau soal kita nak buat lagi, buat balik itu, jangan fikir soal tu. Yang penting kita berazam dulu untuk tinggalkan betul-betul maksiat tu. Okay, segerakan taubat yang kedua. Jadi maksudnya, kalau kita buat dosa banyak sekalipun, tapi bila hati kita terdetik nak buat kebaikan, nak bertaubat, teruskan. Jangan kita lawan dengan perasaan dosa yang kita nak buat tu. Okay. Nabi SAW pernah menceritakan kepada para sahabat. Saya rasa ramai tahu cerita ni, tapi cerita balik macam ni. Ada seorang pemuda lelaki, dia dah bunuh 99 orang. 99 orang. Bunuh seorang dah dosa besar dah. Dia bunuh 99. Jadi Allah jentik hati dia, supaya dia nak berubah. Jadi dia jumpa seorang abid. Abid ni maksud dia ahli ibadah. Dalam asal dia perkataan ibadah. Jadi masuk isim fa'il, jadi abid maksudnya orang yang lakukan ibadah, orang yang kuat ibadah. Dia jumpa abid ni, dia kata, wahai abid, aku ni dah banyak sangat berdosa. Aku dah bunuh 99 orang lelaki, 9 orang pemuda kan. Maksudnya dia kata, Allah terima tak lagi taubat aku seandainya aku bertaubat? Abid ni kata apa? Dia kata, oh teruk ni, confirm neraka dah ni, dah tak ada cara taubat dah. Dia kata, laki-laki ni, manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia fitrah kita ni nakkan harapan kan. Bila benda tu dah tak ada harapan, dia pun bunuhlah abid tu, cukup 100 kan. Jadi bila cukup 100 tu, dia pun teruslah, taklah teruskan membunuh, maksudnya teruskan berita lain. Jadi Allah jentik hati dia sekali lagi untuk dia berubah. Dia jumpa seorang alim ulama. Ulama ni, kalau abid tu orang kuat ibadah, ulama ni para ilmuwan lah, senang asal kata ilmu. Ulama dia kata, wahai ulama, layak ke aku ni nak bertaubat? Allah terima ke lagi taubat aku? Sebab aku dah bunuh 100 orang ni. Lepas tu ulama dia kata, ya Allah terima. Dia kata, jadi tapi dia nasihatkan supaya orang nak berhijrah daripada tempat asal tu lah, berhijrah ke tempat yang baru. Jadi bila permulaan hijrah dia tu, dia berhijrah ke tempat baru, ditakdirkan dia meninggal dunia, dia mati. Tak seberapa baik ni, baru terniat nak berubah, dia mati. Bila mati tu, malaikat azab dengan malaikat rahmat ni, dia macam bertelagah. Malaikat azab ni nak seksa dia sebab kata, ni tak satu kebaikan pun dia buat kan, baru nak berubah. Yang malaikat rahmat ni kata, dia nak berubah dah, bagilah masuk syurga kan. Jadi bila dah gaduh-gaduh tu, Allah kata apa? Ukur jarak dia. Kalau jarak dia tu dekat dengan tempat asal dia tu, ditarik ke neraka. Dan kalau jarak dia tu dekat dengan tempat baru, dimasukkan ke syurga.
Tapi ada satu pendapat yang katakan sebenarnya Allah dah dekatkan dapur jarak dengan baru supaya dia masuk ke syurga. Jadi nak katakan rahmat Allah tu besar, dia kata. Jangan sekali kita putus asa dengan rahmat Allah. Kan? Seterusnya, untuk tips cover dosa tu, saya simpulkan balik. Pertama, kita susuli kesalahan dengan kebaikan. Kedua, segerakan taubat. Dan ketiga ni, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dan kita kena ingat, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, saya suka ayat ni, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, keampunan Allah tu seluas langit yang terbentang. Apa maksud seluas langit terbentang tu? Maksud dia tak ada penghujung. Walaupun macam mana pun dosa kita, tak ada penghujung. Dan saya suka untuk ingatkan, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla, tak heran kalau kita ni, hamba dia ni buat salah ataupun tersalah. Tapi Allah sangat heran kalau kita buat salah tapi tak bertaubat, tak balik pada dia. Yang mana dah bagi kita rezeki sepanjang hidup kita, dan walaupun kita khianati dia tiap-tiap hari dengan dosa-dosa kita, tetap memberi kita rezeki, manfaat dan sebagainya. Jadi insya-Allah sampai situ je perkongsian saya pada hari ini. Dan saya harap ada sedikit sebanyak yang para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dapat daripada saya pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.